اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Misyahul Afrah, muka surat 16 baris bawah sekali. Muka surat 16 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketiga daripada 6 syarat untuk bertayamum: mencari air pada tempat duduknya dan pada taulannya. Ini syarat yang ketiga. Tayamum kerana ketiadaan air. Adapun tayamum kerana sakit, air banyak, tak adalah mencari air ni. Syarat yang ketiga untuk bertayamum, mencari air. Ini pada masalah tayamum kerana ketiadaan air, bukan tayamum kerana sakit. Tayamum kena sakit, tak adalah syarat mencari air. Sebab airnya memang ada, tapi tidak boleh menggunakan air kerana dalam keadaan dianya sakit. Begitu juga hak tayamum, hak biasa, hak kitanya adalah bukan tayamum kerana ketiadaan air, dan bukan tayamum kerana sakit. Tayamum kerana anggota wuduk ada yang tidak boleh diratai dengan air. Ini hak kita biasa. Sama ada tidak boleh diratai dengan air kerana ada pembalut, ataupun tidak boleh diratai air kerana ada luka yang terdedah. Contohnya luka kena api. Luka kena api, dia tidak akan balut. Hak luka kena api dia balut tu, hak setakat saya tahulah, apabila kulit yang rosak tu diganti dengan kulit yang baru, barulah dibalut. Bukan begitulah. Jadi kalau ada pembalut, tak kata air kerana ada pembalut. Ataupun tidak ada pembalut, tetapi tidak boleh kena air sebab ada luka yang terdedah, ataupun ada kulit yang kena api. Kalau kena air, satunya sakit. Kalau kena air, satunya menyebabkan jadi paruk, paruk yang huduh. Kena air, dia akan berparuk, paruk yang huduh. Maka waktu di antara keuzuran yang mana kita tidak payah pakai air di tempat tersebut. Adapun di anggota wuduk yang lain ketika berwuduk, di anggota tubuh yang lain ketika mandi wajib, kena berwuduk, kena mandi wajib macam biasa. Sebab bukan tak boleh kena air, ada tempat-tempat yang tertentu sahaja. Sama ada ketika berwuduk di anggota wuduk, sama ada ketika mandi wajib di satu tubuh anggota mandi wajib yang tak boleh kena air, situ sahaja. Jadi untuk tempat yang tak boleh kena air, waktu wajib digantikan dengan tayamum. Ini hak banyak berlaku
Dan ni hak susah kita nak buat. Tak ada air betul benar, tayamum semata-mata. Air ada tetapi tubuh tak boleh kena air. Kerana demam ke, adalah kerana tu. Tayamum semata-mata. Masalah yang berlakunya, hak banyak berlaku kitanya, air banyak sangat-sangat. Dan anggota wuduk kita untuk berwuduk, anggota mandi wajib untuk mandi wajibnya boleh kena air. Tiba-tiba tak rata. Ni hak masalah. Dan ni hak banyak berlaku dan payah hak ni. Berwuduk wajib, kena tak capur satu laginya, bertayamum. Mandi wajib, tu wajib, satu laginya bertayamum. Hak ni hak banyak berlaku dan hak agak payah sikit. Macam sebut mengelepah lah. Belajar sangat-sangat. Amalnya tidak. Sampai masa nak amal, jadi tak percaya dah. Ya ke tak ya, ya ke tak ya. Dah selama ni belajar. Amalnya tidak. Jadi apabila belajar amalnya tidak ni, kok lah. Sampai masa nak buat terkia-kia. Ya ke tak, ya ke tak. Jadi hak banyak berlaku dah hak payah sikit. Hak berkaitan dengan berwuduk serta bertayamum, mandi wajib serta bertayamum. Yang mana dalam kitab Wisyah ni tak ada bicara hak ada pembalut ataupun ada anggota yang ada luka yang tak boleh kena air. Hak bicara tu ada dalam kitab Mata'in Badrin, tuan kitab yang sama. Syekh Muhammad bin Ismail, tuan kitab yang sama. Tapi dalam kitab Mata'in ada, dalam kitab Wisyah ni tak ada. Jadi kita baca dah hak dalam kitab ni, kemudian kita kena pergilah hak pembicaraan, hak berkaitan dengan hak berlaku di kita tu. Hak berkaitan dengan berwuduk serta bertayamum. Kemudian hak syarat yang kedua yang kita baca minggu lepasnya adalah masuk waktu. Ini dalam mazhab Syafi'i kita, masuk waktu. Kemudian minggu lepas ada sentuh hak berkaitan dengan syarat masuk waktu juga adalah wuduk orang yang daim hadas. Wuduk orang yang daim hadas. Mana perempuan istihadah. Darah istihadah yang keluar itu dipanggil hadas kecil, kekal kewajipan sembahyang. Darah haid, darah nifas barulah hadas besar yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Darah istihadah hadas kecil, wajib sembahyang. Darah haid, darah nifas, hadas besar, gugur kewajipan sembahyang. Jadi perempuan istihadah dipanggil orang daim hadas. Contoh laginya orang biasa kencing, orang dedah, ini daim hadas. Ada sama juga dengan tayamum, syaratnya kena tunggu masuk waktu sembahyang. Kemudian dengan satu wuduk, dengan wuduk daim hadas tu hanya boleh guna satu fardu saja. Sama dengan tayamum hanya boleh guna satu fardu saja. Ini dalam mazhab Syafi'i kita lah. Dalam mazhab Syafi'i kita, nak bertayamum syaratnya masuk waktu. Nak berwuduk bagi perempuan istihadah dan bagi orang yang biasa kencing, syarat nak berwuduk tunggu masuk waktu. Macam kita yang salim dia panggil daim hadas, orang yang berkekalan keluar hadas kecil. Istihadah tu hadas kecil yang berkekalan keluar. Kencing dedah tu hadas kecil yang berkekalan keluar. Arti dia panggil daim. Daim tu berkekalan. Daimu hadasin, berkekalan hadas. Bukan daim nama orang ni. Timu daim nama orang. Dah. Daim ni yang berkekalan. Manapa? Daimul hadasi, orang yang berkekalan hadas kecil. Mana ada kecilnya? Darah istihadah, berkekalan. Mana ada kecilnya? Kencing hok dedah tu, berkekalan. Dia dipanggil daimul hadasi, orang daim. Sebaliknya dipanggil orang salim. Orang salim orang comel lah.
Orang sejahtera daripada daim hadas. Itu panggil orang salim. Orang salim sunat berwuduk sebelum masuk waktu. Orang daim hadas wajib kena tunggu masuk waktu barulah boleh berwuduk. Orang salim, orang yang sejahtera, orang comel yang tak ada penyakit daim hadas sunat berwuduk sebelum masuk waktu. Orang daim hadas wajib kena tunggu masuk waktu barulah boleh berwuduk. Jadi kita ni tunggu masuk waktu baru berwuduk, daim hadas lah tu. Ya, daim hadas dah. Nanti masuk waktu dulu baru ambil semayang. Sebab apa? Daim hadas. Masuk waktu pun nak ambil semayang lagi. Oh, tu double daim hadas lah tu. Masuk waktu lama dah kitanya. Air semayang dah ambil lagi. Oh, tu daim hadas berat sangat tu. Sebab kalau kita ni orang salim, orang yang sejahtera, tak ada penyakit daim hadas, sunat berwuduk sebelum masuk waktu. Orang daim hadas wajib kena tunggu masuk waktu barulah berwuduk. Orang daim hadas berwuduk sebelum masuk waktu, tak sah wuduk dia. Sebab kita jarang bicara bab wuduk. Dalam kitab kita ni bicara, tak bicara juga dalam kitab kita ni. Kalau bicara wuduk terdahulu. Bicara wuduk terdahulu hanya didatangkan rukun wuduk, sunat wuduk, kemudian perkara-perkara yang membatalkan wuduk, gitu ya dah. Syarat wuduk dia ada sebut jugalah dalam kitab ni. Syarat wuduk, tapi dia tak ada letak nombor syarat wuduknya. Dia ada cerita syarat wuduk. Mana dalam kitab kita ni syarat wuduk. Syarat wuduknya dalam kitab kita ni berlari air. Hak pada masalah kita membasuh anggota wuduk kena berlari air. Ada sebut sini rekah je lah. Dia kadang kitab ni, tapi walaupun tak bicara, terdahulu dibicara dah berkaitan dengan air mutlak yang boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis. Jadi di antara syarat wuduk adalah air mutlak. Tapi kitab kita tak bilang lah. Dan kitab Fathul Mu'in didatangkan 5 syarat untuk berwuduk. Syarat yang pertama, air mutlak. Dalam kitab kita tak sebutlah, tak bilang gitu. Tapi dalam kitab kita permulaan bicara bab air dibicarakan berkaitan dengan air yang boleh digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun besar. Air yang boleh digunakan untuk menyucikan najis adalah air mutlak. Itu memang syarat dia. Kemudian syarat laginya, syarat untuk berwuduk ni tidak ada sesuatu yang menghalang daripada rata air. Tak ada getah, tak ada sisi. Yang ketiganya, tidak ada di anggota wuduk sesuatu yang merubahkan sifat air berubah yang banyak. Kalau di anggota wuduk ada sesuatu umpama bedak, di muka ada sesuatu umpama bedak, yang mana bedak tu mungkinlah sedikit sebanyak merubahkan sifat air, tapi merubahkan sifat air yang sedikit itu tak ada masalah. Hak tak bolehnya merubahkan air, merubah banyak sangat. Air pun jadi warna lain, air pun jadi bau lain. Itu boleh berubah yang banyak. Jangan ada sesuatu di anggota wuduk yang merubahkan sifat air, merubah yang banyak. Itu syarat dia lah. Mana kalau setakat bedak tu memang merubahkan sifat air sikit-sikit je, maka waktu tak apa. Yang keempat pula syarat laginya adalah berlari air.
atas anggota wuduk yang dibasuh. Berlari air atas anggota wuduk yang dibasuh. Mana anggota wuduk yang dibasuh? Muka, tangan dan kaki. Adapun kepala adalah sapu. Muka, tangan, kaki basuh. Syaratnya kena berlari air. Jaryul ma'i 'alal udwil maghsul. Berlari air atas anggota wuduk yang dibasuh. Muka, tangan, kaki. Adapun kepala hanya sapu. Kita basuh tapak tangan kita dua belah, sama ada kita selam dalam kolok, sama ada kita tadah bawah pahit, tangan kita basuh. Tapi di tangan kita tidak ada titik-titik air. Kita pun sapu. Itu dia panggil sapu. Dia tak panggil basuh, dia panggil sapu. Sebab apa? Sebab tidak ada zat air. Dia panggil apa? Tidak ada jirim air, tidak ada titik air. Itu sapu. Adapun muka, tangan, kaki basuh. Syaratnya kena berlari air. Apa nak berlari air? Ada dia punya zat air. Ada dia punya jirim air. Walaupun zat air itu mungkin tidak sempat mengalir sekalipun. Tak sempat mengalir. Contohnya kita wudukkan pesakit. Mana kita menggunakan spray air. Spray air ataupun kita menggunakan tuala basah. Jadi maknanya di tuala tu ada air. Ketika bubuh di muka pesakit contohnya. Kemudian kita pun tekan. Air pun keluar. Kita pun pusing tuala tu. Mana air tu tidak sempat nak bertitik atas bantal. Tak ada masalah. Janji ada jirim air. Jangan tuala basah saja. Air tu dia perah habis. Tu tidak memada. Sebab tidak dipanggil membasuh. Nak panggil membasuh, kena ada jirim air, titik air. Kena beza molek antara satu membasuh, satu menyapu. Muka, tangan, kaki membasuh. Kepala, telinga menyapu. Membasuh lain, menyapu lain. Membasuh syarat ada jirim air. Ada ni. Mana kalau kita spray itu pun mana spray air keluar, kita terus gosok. Mungkin air itu tidak sempat bertitik atas bantal. Tak ada masalah, tapi syaratnya ada jirim air. Tu syarat tu. Ni memang terkadang saya tekan sebab saya pernah tengok dalam satu rakaman macam video panduan berwuduk untuk pesakit. Yang mana video tu nampak dia buat tu nampak comel lah. Mana cara dia buat tu macam profesional lah. Saya pun tak ingat lah sama ada hak pejabat agama ke hak individu ke tak pasti. Tapi video tu memang comel. Memang dia buat tu buat apa? Tak panggil apa? Buat beradong lah. Beradong. Ada beradong. Dia panggil beradong kan tau? Buat beradong. Mana buat molek. Dia spray atas tangan dia. Depan tu ada pesakit lah. Pesakit tu pun pelakung lah. Mana pakat orang tu lah. Dia spray di tapak tangan dia sedikit saja. Yang menolong tu. Dia pun letak di muka pesakit dia pun. Satu muka tu dengan air tu je. Air hanya sedikit saja. Adalah sedikit sahaja. Jadi kalau sedikit sahaja dapat tak membasuh sekalian muka. Bab membasuh sekalian ni. Kalau sedikit sangat, belah atas je ada jirim air, sampai tengah hidung, sampai ke dagu sudah tidak ada jirim air, tapi tangan basah lagi. Jirim air sudah tidak ada, maka dipanggil menyapu, bukan lagi membasuh. Hak mula-mula tu membasuh ada jirim air. Hak separuh muka lagi tu sudah tidak dinamakan membasuh, sebab hanya basah, jirim air tidak ada, sebab air terlampau sedikit. Ni mana video ni untuk bagi panduan macam mana nak wudukkan pesakit. Sikit sangat diguna air. Ada satu program tu
Nak tunjuk macam mana kita nak berwuduk ni mudah je. Hari tunjuk tu orang nak tengok bola. Orang nak tengok bola ni, hak pergi masjid surau tu, pergi masjid surau lah. Tapi kalau time orang tengok bola tu, di surau dekat dengan stadium tu pun tak boleh nak semayang, ramai. Maka semayang lah tepi-tepi pun. Dah ni, standby lah. Allah apa-apa nak semayang tepi tu. Maka ditunjuklah cara untuk berwuduk menggunakan air mineral. Mineral hak kecil. Tapi sama juga. Dia bubuh air sikit sangat di tapak tangan dia. Lepas tu basuh muka. Satu muka. Sikit sangat. Dapat tak membasuh sekalian muka. Dapat tak membasuh sekalian muka. Ni. Nak pastikan daripada dahi, pipi, dagu ada jirim air. Bukan bola dahi saja ada jirim air. Turun ke bawah hanya tinggal tapak tangan yang basah sahaja. Sudah tidak ada jirim air. Maknanya sudah tidak namakan membasuh. Jadi membasuh setengah muka dan menyapu setengah muka. Tak sah seumpama tu. Jadi kalau orang menggunakan spray, kena spray berulang kali. Jangan spray sekali sahaja. Air spray ni sikit. Air spray ni sedikit. Jadi kita kena spray dia, kita nak udukkan pesakit ni muka lah payahnya. Ada pun tangan tu mudah je. Tangan tu boleh keluar daripada tubuh dia. Alah dengan kain tualah. Hak tu mudah sangat. Muka hak payah. Kaki pun mudah je. Kaki tu kau nak basuh pun boleh kaki. Akak kaki, bubuh beseng bawah, basuh boleh kaki tu. Jadi tangan kaki mudah. Hak kepala sama telah lah kepala mudah. Hak payah nak tolong wudukkan pesakit adalah muka. Hak tu payah. Spray lebih-lebih kurang, masuk dalam hidung, masuk dalam telinga. Dan kalau kita menggunakan air banyak sangat, dia terlentang begitu, masuk dalam telinga air. Itu yang dipayah sikit tu. Jadi maknanya kita kena pastikan bahawa ada jirim air untuk sekalian muka. Tak usah. Itu syarat dia. Syarat air mutlak, tidak ada sesuatu yang menghalang rata air. Syarat yang ketiga, tidak ada sesuatu yang merubah sifat air, berubah yang banyak. Yang keempat, berlari air atas anggota wuduk yang dibasuh, muka, tangan dan kaki. Yang keempat, masuk waktu bagi orang yang daim hadas. Gitu. Jadi syarat untuk sah berwuduk, masuk waktu bagi orang daim hadas. Masuk waktu tu syarat dia. Sama dengan bicara bab tayamum. Dalam mazhab Syafi'i kita masuk waktu. Kemudian nanti dia akan bicara tayamum hanya boleh guna untuk satu fardu. Jadi wuduk daim hadas pun hanya boleh guna satu fardu. Sunat banyak mana tak apa. Nak pegang Quran lama mana pun tak apa. Selagi tidak keluar hadas. Tidak batal wuduk lah. Ada ni. Tidak batal wuduk, tidak batal tayamum. Selama mana pun boleh pegang Quran. Tapi untuk sembahyang fardu hanya satu fardu saja. Ini hak mazhab Syafi'i kita. Kalau mazhab Hambali contohnya, macam mazhab Syafi'i juga. Tayamum syaratnya masuk waktu. Wuduk daim hadas syaratnya masuk waktu. Tapi mazhab Hambali ni selagi waktu masih lagi ada, banyak mana fardu pun boleh buat. Ini mudah sikit lah. Kalau orang nak sembahyang jamak, orang nak sembahyang qada, mudah sikit lah. Ada ni. Sebab kalaulah orang nak sembahyang qada, dia kena bertayamum. Orang nak sembahyang qada, dia daim hadas. Satu tayamum, satu qada. Satu tayamum lain pula. Wuduk daim hadas, satu wuduk, satu qada. Nak qada yang kedua, pergi masuk bilik air. Buka balik hak nutup, hak tutup darah istihadah pun semua kena tukar hak baru, kena basuh-basuh, kena ambil wuduk baru. Lepas tu qada. Selesai qada, nak qada lagi, masuk bilik air. Lepas tu tukar ni, tukar modeh tu. Tukar hifazah tu, tukar modeh tu. Lepas tu basuh-basuh-basuh,
Ambil wuduk, satu qada. Oh, maknanya setroli lah kena beli modeh di Sabasung. Dah qada banyak. Qada banyak. Lah. Allah. Darah istihadah keluar tu sikit je di modeh. Tak boleh. Najis dah. Kalau kita pakai modeh baru, keluar pula najis tu. Tu cerita kemudian. Taklah kalau kita pakai baru, lepas tu tak keluar pula darah lain. Keluar juga. Tu tak ada arah lah tunya. Sekarang ni kena buka modeh tu, kena buang hak tu. Buat najis dah. Pakai hak baru. Tapi pakai baru keluar tak najis tu. Hak tu cerita lain. Hak tu nak macam mana hak tu? Tu kata tu. Kena pakai model banyak lah. Lepas kodok. Dia nak mudahnya mazhab Hambali. Memanglah. Bertayammum, syarat masuk waktu. Wuduk daim hadas, syarat masuk waktu. Tetapi, dengan tayammum tu, dengan wuduk daim hadas tu, selagi waktu tak habis, banyak mana fardu sekalipun, buatlah. Kodok 10 kali ke 2 kali ke, buatlah. Contohnya dia bertayamum, dia berwuduk daim hadas dalam waktu zuhur, lagi tak masuk asar, semayanglah banyak mana fardu pun. Itu mazhab Hambali. Ada ni. Cuma ada orang tanyalah. Orang pergi Mekah, dia kata, kena tunggu masuk waktu. Dahulu dia daim hadas. Mungkin istihadah ke, mungkin kecing dedah ke, mungkin lah. Nak tunggu masuk waktu, nak pergi masjid awal-awal. Ada ni. Tunggu masuk waktu, kalau mazhab Hambali, okey lah. Selagi tak habis waktu, boleh guna beberapa fardu. Tapi masalah sekarang, syarat ke tunggu masuk waktu. Dia nak pergi masjid awal-awal. Dia kalau bak tayammum, syarat tak masuk waktu adalah mazhab Hanafi. Kalau daim hadas, syarat tak syarat masuk waktu adalah mazhab Maliki. Dia gitu. Mazhab Maliki, orang daim hadas, untuk berwuduk dianya macam wuduk orang salim, macam wuduk orang comel, hak sejahtera daripada penyakit daim hadas. Sama macam wuduk lain. Wuduk daim hadas dengan wuduk orang salim, orang comel ni sama je, tak syarat masuk waktu. Ada ni. Kemudian dia tak berkait dengan waktu tu habis tak boleh pakai dah. Tak, selagi tidak keluar hadas. Jadi macam wuduk biasalah. Kan wuduk biasa kan, ambil awal-awal, lepas tu pergi Masjidil Haram, duduk lama mana pun habis waktu, selagi tak kentuk, selagi tu boleh pakai wuduk hak biasa ni. Sama juga dengan wuduk daim hadas. Mazhab Maliki sama je, tak ada beza. Sama je. Ada ni. Selagi dia kalau dedah, selagi tidak keluar air kencing yang sebenar, wuduk dia masih lagi belum batal. Selagi tak keluar air kencing yang sebenar. Mana air kencing besar dengan air kencing sebenar? Besar tu lah dedah-dedah tu. Dedah ke besar kita panggil? Besar kencing. Salisil baul dia panggil. Besar kencing. Mana besar kencing, mana kencing sebenar? Besar ni dia setitik sedikit. Air kencing sebenar banyak, baru batal wuduk. Besar ni dia tak boleh nak kawal, dia akan keluar. Air kencing sebenar ni boleh op. Kalau tak boleh op, boleh tahan dulu. Kan kita nak kencing tak jumpa tempat kan, kita boleh op. Itu kencing sebenar. Adapun dedah ni kali nak dia luh dah, dia akan keluar. Itu beza. Jadi dengan keluar air kencing dedah ni, wuduk tak batal. Habis waktu zuhur dah sekalipun, lagi tak keluar air kencing sebenar, selagi tak keluar kentut, selagi itulah wuduk tu dibakar. Itu mazhab Maliki. Jadi macam wuduk biasa lah. Jadi orang nak pergi Mekah tu kan, dia nak keluar awal-awal kan. Jadi ambil wuduk di rumah awal-awal macam wuduk biasa. Tapi dia kena pakai nutuk lah, supaya najis tu tidak merata. Dia kena pakai nutuk. Tapi wuduk dia tu tak syarat masuk waktu. Dan wuduk dia tu boleh guna selagi tidak berhadas.
Selagi tidak kentut, selagi tidak keluar kencing sebenar tadi, maka selagi itulah boleh pakai wuduk tu. Ni kadang-kadang orang Mekah lari payah, orang ramai. Macam saya sebut sebelum ni lah, cerita-cerita pandangan mazhab lain ni sebagai ilmu tambahan. Kita bukan ilmu lebih sikit, kita nak lompat-lompat, tidak. Kita bermazhab Syafi'i, kita beramal dengan fiqh mazhab Syafi'i. Tapi mazhab-mazhab yang lain ni standby. Ada ketika kita darurah, kita sangat berhajah, kesempitan, kita boleh tupang pakai mazhab lain. Gitu je lah. Ada ni. Macam contohlah hak sama-sama tu, niat puasa sebulan sekali mazhab Maliki. Kita niat tiap-tiap hari. Tak ada orang kita. Debel dia. Dia niat sekali malam pertama je. Lepas tu tak niat. Ada? Tak ada. Kita niat tiap-tiap malam. Lepas tu hak niat hak malam pertama tu sebulan tu standby. Standby. Takut ada tengah-tengah bulan tu kan, lupa niat puasa kan, standby. Bukan kata saya niat sekali malam pertama je, lepas tu malas dah niat. Tak ada orang kitanya. Semua kitanya niat tiap-tiap malam. Beramal mazhab Syafi'i. Yang jadi niat malam pertama untuk sebulan tu standby. Ada sama juga ni ilmu-ilmu mazhab lain ni standby. Mana kalau ada ketika darurah tersepit, macam dia macam pergi Mekah tadi. Nak tunggu masuk waktu dulu kena satu wuduk, satu fardu misalnya. Jadi agak kesukaran. Maka hak tu hak mazhab Maliki. Jadi wuduk daim hadas sama dengan wuduk orang biasa. Tak syarat masuk waktu dan boleh pakai lama mana wuduk tu selagi tidak keluar hadas yang lain, kentut contohnya. Jadi sama je lah wuduk daim hadas dengan wuduk orang yang salim, yang sejahtera. Sebab ada orang tanya hak berkaitan dengan macam mana kalau pergi Mekah. Hak masalah saya sebut minggu lepasnya, sebagaimana tayamum, wuduk daim hadas syaratnya kena tunggu masuk waktu juga. Maka timbullah pertanyaan orang pergi Mekah. Kadang-kadang orang pergi Mekah ni hak timbul, saya pernah jumpanya, dia bukan daim hadas, dia kencing lambat puas. Kencing lambat puas. Maknanya dia kena duduk pusing di kawasan tandas tu. Pusing dia terlambat puas. Tapi alhamdulillah pergi Mekah senang-senang dia puas. Senang-senang je dia kata. Kena ni minda duk mikir. Orang duk tawaf di Baitillah, aku duk tawaf dalam tandas. Orang duk tawaf Baitillah, dia duk musim dalam tandas. Jadi dia jadi minda dia. Akhirnya dia tambah hak gitu rugi. Duduk Mekah, lepas tu hak lama duduk mana? Musim dah Jambang. Duduk Mekah tu jadi tak ada lambat puas. Jadi macam orang lain je. Kecil. Okey je. Mana apa ni? Dia dilayang minda. Hidup mikir. Nanti kan ada lagi kan? Lepas tu sambil-sambil dia belek. Dia belek tengok ada buih dia kata. Air kecing. Tu peluh kata. Yang duduk tilik-tilik, duduk tengok-tengok tu. Ada ni. Tapi duduk Mekah tu jadi dia dah tahu dah keadaan, lawak ibadat apa semua. Tak duduk main dalam tandas tu, alhamdulillah. Jadi maknanya duk Mekah tu tak kena penyakit itu. Tak kena penyakit itu. Dia tu mujur benar je balik. Balik tu mujur benar, dia kata tak kena penyakit itu. Tapi balik di rumah buat perangai semula. Ayat dia ginilah kata, hidup Mekah lah kata. So duduk Malaysia lah kata. So hidup Mekah. Dah duduk Mekah, tak ada pun lambat puas kecil. Hidup Mekah lah kata. Hidup Mekah ni dia tahu dah. Dia kalau layang tu satu kerja. Rugi duduk Mekah. Orang duduk Mekah nak buat ibadah Masjidil Haram. Dia duduk main dalam tandas. Selama ni duduk rumah dia tu setengah jam mainan duduk dalam tandasnya. Tapi duduk Mekah ni belas-belas ribu kan. Rugi dah buat gitu. Comel malah ada duduk Mekah. Alhamdulillah dia kata ustaz. Senang lah duduk Mekah. Lepas tu balik kampung. Payah pula nak puas. Tu dia layang. Pada dia. Dia main minda.
Sebab dia kalau kita duk layan pelotok kita ni, hot tamu kecing jadi nak kecing. Duk layan. Ke mana? Duk mikir, ar jauh lagi ni, ar jauh lagi ni. Jadi duk mikir, tapi kalau dilalu jalan biasa, jalan hok bukan hak lebuh raya, tak kecing pun. Sebab apa? Dia tak mikir. Sebab apa? Kalau nak kencing boleh berhenti mana-mana tempat. Kan mudah kan? Jalan biasa ni mudah kan? Jumpa ni sesai minyak ke, jumpa masjid surah ke, dia mudah. Jadi dia tak mikir. Dia tak mikir, dia kata dia naik kereta berapa jam pun tak kecing-kecing pun. Tapi kalau duduk highway dia kata, kan tak nak kecing kan nanti kan ar tu jauh pula tu. Kecing dah seluar kan. Dia nak main mikir, maka nak kecing sama. Ada ni. Dia ni main. Dia mempengaruhi saraf. Dia duduk fikir. Sebab tu kata kalau hok mari duduk pelik tu duduk layang sangat. Dia duduk belek, duduk tengok ada keluar. Tak ada lah. Waktu lain tu bukan daim, itu dia panggil lambat puas. Hok lambat puas sungguh memang ada, bukan tak ada. Hok penyakit sungguh ada. Orang lambat puas kencing penyakit sungguh ada. Cari penyakit pun ada. Tu cari penyakit. Orang cari penyakit ke? Sebab apa? Memang bukan penyakit dia. Buktinya di Mekah okey. Tu mana bukan penyakit dia lah. Jadi ilmu-ilmu mazhab-mazhab lain itu sebagai penambahan. Sebab mula-mula saya ngajar dulu, memang orang duduk pelik. Apa ustaz ni duduk cerita mazhab lain, mazhab Syafi'i sudahlah. Kata cerita mazhab lain sebagai ilmu penambahan. Cerita mazhab lain satu laginya, kalau kita tengok orang buat salah tu, kita tak cepat nak cara orang. Ada ni. Dia semayang gerak banyak kali. Secara mazhab lain tak batal pun, gerak banyak kali. Kita 3 kali tu batal dah. Lepas tu dia mazhab mana? Dia ikut dia lah mazhab mana pun, kita sudah peduli lah. Dia semayang duk bunyi duk bunyi berdaheng gitu. Mazhab Syafi'i kita batal. Mazhab Malik kata tak batal. Ada dia mazhab Syafi'i, biarlah tak apalah. Ada mazhab kata tak batal. Gitu je. Yang kita dah sapu sebelah ni, semayang sangat ni, berdaheng pula ni. Semayang tak pakan, batal semayang dia. Kita duduk semayang, duduk sibuk kat orang. Ada ni. Jadi kalau kita tahu pandangan-pandangan lain tu, maknanya kalau jumpa hak batal mazhab Syafi'i contohnya, kita tak cepat. Kita nak fokus pada amalan kita. Hak perkara salah yang tidak sepakat ulama, kita tak wajib beritahu kamu buat tu salah. Ada ni. Perkara tu salah, bergerak banyak kali batal semayang mazhab Syafi'i. Berdeheng salah mazhab Syafi'i batal semayang. Kita wajib tak beritahu ke dia? Tak wajib. Sebab apa? Sebab bukan sepakat ulama. Selamat bahagian kitanya, legalah kita. Sebab kita belajar ni susah juga. Kita tahu, kenapa orang buat salah. Kalau kita tidak beritahu kan, nanti kita di padang mahsyar ditanya oleh Allah Ta'ala. Kamu belajar, kamu tahu, kamu tengok orang buat salah, kenapa kamu tak tegur? Hak wajib kita tegur, hak ijma' ulama'. Itu wajib tegur. Dia sujud sekali je semayang dia. Pelik dia ni, rokok sekali, sujud sekali. Itu wajib kita beritahu. Sebab apa? Itu ijma' ulama', rukun semayang, sujud 2 kali. Dia gitu. Dia dalam iktidal tak ada amaninah langsung. Contohnya, tak apalah. Mazhab Hanafi iktidal bukan hukum semayang, bukan mazhab Hanafinya. Tak wajib kita beritahu. Tapi kalau kita kenal dengan dia, baik dengan dia, kita berasa nak beritahu, beritahulah. Tapi tak wajib. Jadi senanglah kita. Susah juga. Kalau kita belajar satu jalan, bunyi orang berdaheng, susah hati. Siapa dia ni? Imam pula berdahengnya. Allah lah. Nak kira mana tu? Dia main lah ni imam berdaheng. Dah mazhab Syafi'i kata batal, dia tak belajar fiqh mazhab Syafi'i. Dah jadi imam, dia sedap ngaji Quran. Dah fiqh tak belajar. Kalau belajar fiqh tahulah dia antara perkara membatalkan solat dalam berdaheng. Tapi mulai-mulai ada dia buat, anak makmum apa kena ajar, kena tegur tu, pandai anak makmum pula jadinya. Anak makmum pandai lah sebab dia belajar sokmo. Doktor imam ni apa tak pandai, orang ngajar dia tembak lagi.
Duk pasal tu. Orang ajar dia tembul lagi. Sungguh. Saya memang agak benda ni agak sensitif sikit. Orang mengajar Tok Imam Temelawi memang sensitif sikit. Jadi kata kita semua ni tambah ilmu. Kita belajar bab akidah, belajar bab semayang. Mudah-mudahan semayang kita Tuhan terima. Lepas tu kita pun berjemaah di belakang orang yang apabila ajar ilmu akidah dia lari. Bila ajar ilmu fiqh sama dia lari. Tak apa guna kita orang belajar gitu turut Tok Imam hak tak mau belajar. Kenapa kita belajar? Nak pastikan akidah kita betul. Kenapa kita belajar? Nak biar semayang kita comel dengan ilmu. Lepas tu kita ikut Tok Imam mana? Tok Imam yang masuk kuliah akidah dia lari. Kita ikut Tok Imam mana? Tok Imam yang masuk ajar bab semayang dia lari. Sesuai tak gitu? Sebab kita makmum, Tok Imam tak sah, kita pun tak sah. Ada ni. Sungguh kalau Tok Imam tu nyata kemudian pegangan yang kafir ijma' ulama, bukan semayang Tok Imam sahaja wajib diqada, kita semayang makmum wajib diqada juga. Walaupun kesalahan pegangan ni tak nampak, sebab dia akidah di mana kita nampak. Dia kalau tak nampak Tok Imam batal, kita tak batal. Tok Imam terlupa, dia semayang dah kena berhadas kecil, dia wuduk batal dah, dia tak ingat, dia ingat wuduk ada lagi. Kemudian Allah saya tadi wuduk batal dah. Maknanya dia semayang serta berhadas kecil. Hadas kecil Tok Imam nampak ke tak? Tak nampak. Kenapa ada? Tak nampak. Maka makmum sah belaka. Tok Imam je kena semayang mula. Tapi jangan makmum masbuk Jangan makmum masbuk. Ada makmum masbuk. Makmum masbuk ni sebahagian patah Tok Imam tanggung kan. Dia rokok tanpa menyodorkan Fatihah kan. Sebab apa dia rokok tanpa menyodorkan Fatihah? Sebab masbuk ni Fatihah baki dia tanggung oleh imam kan? Kan gitu? Layak tak Tok Imam yang berhadas tanggung Fatihah kita? Layak tak? Ada, kita tak tahu dia berhadas. Maka waktu kena semayang semula jugalah. Kalau dia tu masbuk. Tok Imam sudah semayang, Allah, kain pelekat kena kecing cucu dah ingat nak tukar. Hak najis kecing cucu dia kain pelekat dia nampak ke dah? Tak nampak. Maka Tok Imam je kena semayang semula. Makmum sah, sebab tak nampak. Yang kita tak wajib usul, tak wajib tanya, Tok Imam, semayang ambil ke dah? Ayahnya gitu. Tok Imam, kain pelekat tu suci ke dah? Oh, lari Tok Imam. Dah Tok Imam ni baru boleh cucu kan. Dia duk riba cucu kain pelekat dia tu. Takut kain pelekat kena kecing cucu. Kena tanya ke tak? Tak payah. Jadi pegangan salah pun tak nampak juga. Tapi orang ni pegangan besar sekali. Nyata Tok Imam ni berpegang kedah yang kafir. Bukan Tok Imam saja wajib qada semayang, kita makmum pun wajib kena qada semayang. Betul macam mana akidah Tok Imam? Pihak berkuasa yang melantiklah kena pastikan. Pihak yang berkuasa yang witauliah pada Tok Imam lah kena pastikan Tok Imam tu berakidah. Kena pastikan Tok Imam tu pandai fiqh semayang, pandai hukum berjemaah. Jangan hanya pastikan Tok Imam baca Quran pandai, hafal Quran. Lepas tu akidah Tok Imam, fiqh Tok Imam, kena tanya pada masa temuduga tu. Pada masa temuduga kena tanyalah. Tanya bab akidah Tok Imam macam mana, tanya bab hukum akal semayang Tok Imam macam mana, tu masa temuduga. Sebab tauliah Tok Imam tu tak ada expired pada ni. Dia tauliah Tok Imam ni dia tak ada kes tahun, 2 tahun, tak ada. Dia sepanjang masa lah, selagi tidak ditarik. Tauliah mengajar ni 2 tahun. Lepas tu kena pergi sambung macam sambung rotek. Pergi sambung 2 tahun. Lepas tu sambung ditambah pula 5 tahun gitu, rasa tak ingat dah. Dia tak. Tapi ada tauliah tak ada tarik mati. Tapi tauliah Tok Imam tak ada tarik mati, melainkan siapa umur dia ke, nak tua ke macam mana tak tahulah. Mana kena pastikan yang melantik tu, kena pastikan. Oh, hak melantik tu besarlah tanggungjawab dia. Mana pihak berkuasa agama kena sentiasa buat program. Untuk Tok Imam program akidah. Untuk Tok Imam program berkaitan dengan hukum hakam fiqh semayang.
kena sentiasa buat khusyuk. Lepas tu kena buat panggil apa ni? Buat panggil tanya-tanya bab akidah ke tu imam. Pada ni. Ni tu imam bab akidah orang mengajar dia lari, bab fiqh orang mengajar dia lari. Kita makmum hok dengar ni kita urut orang hok lari daripada majlis ilmu. Sesuai gitu. Siapa ke berdeheng batal pun tak tahu-tahu tu imam. Hanya baca Quran dia sedar. Kadang-kadang bergerak pun banyak. Kepala pun bergerak kadang-kadang. Semayang pula kepala tengok ke dinding, kepala lenggok ke atas. Makruh belaka tu. Mata sunat tengok tempat sujud. Orang tahu belaka. Kita tahu tak? Dalam semayang kita sunat tengok tempat sujud. Kepala kita tunduk ke hadapan sedikit. Bab belakang kita tegak. Jadi kepala tertegak tengok dinding. Kepala tunduk ke bawah tengok tempat sujud. Sunat seumpama tu. Dak tu mana lenggok ke atas dibaca. Tengok ke dinding dibaca. Bukan rukun. Dak. Tengok tempat sujud tu sunat kan. Tengok tempat sujud ni mudah kita nak jaga hati. Tengok tempat sujud tidak mata tak tengok ke atas. Ni memang hai'ah sembahyang. Tu kurang ilmu tak apa, janji ada minat untuk tambah ilmu. Kurang pandai tak apa, tapi janji dia nak semangat nak belajar ni. Kena cari majlis ilmu. Ni majlis ilmu dia lari. Isyak mari pula untuk bertugas. Ada. Orang ngajar maghrib tu pergi kedai kopi. Ada. Orang ngajar kuliah maghrib, dia masuk dalam bilik main komputer. Ada. Tahu belaka tu apa cerita. Dia main komputer, tak layan orang ngajar. Lepas tu isyak keluar bertugas pula. Gitu je. Lepas tu tanggungjawab pihak berkuasa agama lah. Akidahnya macam mana, hukum fiqhnya macam mana. Tapi kita bila terjumpalah tu imam berdeheng contohnya. Allah lah. Kalau ikut mazhab Syafi'i kau kena niat mufarakah lah. Wajib niat mufarakah segera. Tak apalah, kita pakai tu dia lah. Mazhab Hambali tak batal berdeheng. Tapi hati kita tak selesa lah. Ada ni. Hati tak selesa. Nak ceritanya kita tahu lebih sikit ni, kita boleh lah. Kadang-kadang kalau dia buat salah dalam semayang, tapi dia bahi belajar, kita rasa tak terasa mana. Tak buat salah di semayang, tapi dia minat belajar, kita tak terasa mana. Tapi tengok semayang tak betul, orang mengajar dia lari, tu terasa. Pandai ni. Dia ada tu imam, malah dia bertugas. Malah tak bertugas, dia tetap mari untuk belajar. Malam tugas ngam-ngam lah. Orang mengajar, dia pun turut orang mengajar. Malam tak bertugas, dia tetap mari juga. Sebab apa? Nak dengar. Itu baru betul tu imam. Dia rasa tanggungjawab besar sebab akan disoal pada masyar. Kamu menjadi imam, ilmu kamu macam mana? Pada ni. Sebab imam ni dia kena jaga segala-galanya. Akhlak kena jaga apa semua. Sebab nak cari tu imam yang soleh, tu imam yang warak. Berilmu tu nombor satu. Soleh, warak. Tapi kalau ilmunya tak peduli, hanya bertugas sebagai untuk dapat ni pendapatan sara hidup, tu tak orang kata tidak sedar tanggungjawab besar. Sebab imam ni menjadi penjamin kepada makmum tu sendiri akan dipersoalkan di hari akhirat. Ada tu imam memang dia sentiasa belajar. Imam dia sentiasa belajar. Tak boleh belajar secara berhadapan, dia belajar melalui rakaman-rakaman. Kenapa ni? Dia sentiasa meningkatkan ilmu dia. Nak gitu kita nak ikut tu imam hak gitu. Kita orang belajar, ikut tu imam hak tidak berilmu dan tak minat belajar. Tak kena gitu. Jadi kita fiqh ni kita biar buka sikit, biar makna tambah ilmu sikit. Cuma pandangan-pandangan yang lain tu kita kena buat catatan lah. Melainkan kalau otak kita geliga tak apa. Sebab catatan macam tadi. Radaim hadah, mazhab Maliki tak syarat masuk waktu. Mazhab Maliki radaim hadah ni dia sama macam wuduk biasa. Mana boleh pakai wuduk tu lama mana pun boleh pakai. Kalau mazhab Syafi'i kena tunggu masuk waktu. Satu fardu je, satu wuduk. Mazhab Hambali
Orang daim hadas tertunggu masa waktu. Tapi selagi waktu zuhur tu tak habis, nak solat asar lagi, banyak mana fardu boleh buat tu selagi waktu tu tak habis. Mana kita tanda-tanda untuk amalan. Mana kalau kita bukan pergi Mekah, kita duduk di rumah, tunggu masa waktu lah dulu. Orang kata mazhab Maliki ni tak syarat tunggu masa waktu duduk Mekah. Kita duduk di rumah, kita tunggu masa waktu lah. Tapi kita nak qada semayang ni banyak ni. Satu fardu pergi bilik air, satu fardu pergi bilik air rebah bilik air waktu ni. Tak apalah. Tunggu masuk waktu, masuk waktu zuhur, berwuduk, selagi tak habis tu zuhur, boleh qada. Mazhab Hambali dengan mazhab Maliki di situ. Kalau masalah mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi. Daim hadah, mazhab Hambali Hanafi sama, kena tunggu masa waktu. Mazhab Hambali Hanafi sama, boleh guna beberapa fardu pun selagi waktu zuhur tak habis. Ni. Ada ni. Kita baca tentang lah. Pada masa kita nak pakai. Iyalah satu kodok masuk bilik air. Satu kodok masuk bilik air. Pada habis masa gitu je. Ada ni. Hak kata nak berwuduk sebelum masuk waktu mazhab Maliki, tu Mekah. Bukan di rumah. Di rumah tunggu masuk waktu. Jadi waktu kena ada catatan sikit lah. Ada catatan. Melainkan kalau kita geliga, otak geliga. Kalau otak geliga, dengar je, ingat. Waktu ingat songong-songong. Nanti kan bertukar kan. Mazhab mana cerita kalau pergi Mekah, kita orang daim hadah istihadah ni boleh berwuduk semasa waktu? Mazhab Syafi'i lah. Siapa mengajar? Berat gitu. Mana masjid yang burung? Sudah susah lah. Dia tak tanda. Waktu dia kata mazhab Syafi'i. Itu mazhab Maliki. Jangan pekan-pekan sukma ni. Kita terkadang kita kena amal. Terkadang apa? Terkadang kita darurah tong uji dengan penyakit. Di Mekah keluar dah istihadah contoh. Anak kira macam mana? Di Mekah keluar dah istihadah. Mana keluar darah tu tak kena lagi dengan masa darah haid contohnya. Nak buat macam mana? Kita pun pakai mazhab Maliki. Gitu je lah. So, kita kena ada catatan lah. Sebagai ilmu penambahan. Hak tu hak berkaitan dengan masuk waktu. Hak syarat untuk tayamum yang kedua masuk waktu. Dan ketiganya mencari air. Ini pada persoalan bertayamum kerana ketiadaan air. Mencari air ni pada tempat duduknya, kawasan tempat duduk. Dan pada taulannya, pada kawangnya. Pada taulannya, pada kawang. Tanya ke kawang tu. Air dia tak ada, kamu ada air ke tidak? Tanya kawang. Maka jika tiada dapat di tempat duduk tu, kawasan tu tak ada air, tanya taulang, tanya kawang pun tak ada air. Faham tak taulang ni? Kawang lah. Kita panggil kawang dan taulang. Kan gitu? Bukan kita sebut kawang dan taulang. Taulang ni kawang. Maka jika tiada dapat air pada tempat duduk dan tiada dapat air pada taulangnya, hendaklah mencari pada pihak kelilingnya sekitar dengan dilihat. Kenapa? Kena sila tau. Kena sila. Kau panggil benda? Sila. Bukan silau. Silau tu lain. Tu silau cahaya matahari. Tak, tu silau. Apa? Sila. Kau panggil kau ni? Mana kena mencari pada keliling dengan dilihat. Dilihat apa? Sila. Kita sebut macam mana? Sila tau. Kalau bahasa standard sebut macam mana? Masuk. Sila. Sila tu bahasa Terengganu. Tengok keliling. Kalau tanah rata. Kalau tanah rata lah. Kalau tanah tu tak rata, tengok sikit lah. Kawasan tinggi, kawasan lembah. Kalau tanah rata, tengok keliling. Hak masalah hak ketiadaan air. Tengok dengan dilihat.
Maka jika diwahamkan ada air. Waham ni apa ni? Perasan. Waham ada air. Contohnya ada nampak burung ke, tiba-tiba di lembah tu ada pokok ke. Burung ni waktu pokok subuh molek ni, kawasan sekeliling ni orang musafir lah ni, zaman dulu lah ni. Mana tengok ada burung, tengok ada pokok hijau molek. Hendaklah pergi pada tempat yang diwahamkan itu. Kena kita tengok. Di kawasan ada pokok molek-molek itu, kena tengok. Takut. Yelah kalau pokok subuh ni ada air kawasan tu, contoh. Tengok ada burung terbang tu, burung tahulah tempat dia nak cari air, contohnya lah. Hendaklah pergi pada tempat yang diwahamkan itu sekira-kira qada sampai anak panah, iaitu qada sampai anak panah jika hasil sesuatu, jika hasil sesuatu komas itu, jika hasil sesuatu, ini sesuatu ketakutan umpamanya. Jika hasil sesuatu, yakni jika hasil sesuatu ketakutan umpamanya, sampai suara teriaknya kepada taulangnya. Tu. Mana dia cari tempat kawasan pokok ke, kawasan ada burung terbang ke. Tempat ni kira-kira qada sampai nak panah. Qada sampai nak panah ni jarak mana? Jarak mana? Kalau panah, siapa nak panah? Jarak mana? Panah budak anjing tu. Dia dalam kitab 400 hasta. 400 hasta lebih kurang 184 meter. Oh, jauh juga. 184 meter tu catatan dalam kitab. 100 meter pun kalau ada apa-apa hal, teriak minta tolong, tak dengar dah kawan ni. Ada ni. Dia gini je, dia qada siapa nak panah ni, iaitu jika hasil sesuatu. Jika hasil sesuatu ketakutan lah. Terserempak dengan binatang ke apa ke, ataupun macam-macam lah dalam dia nak cari tu. Sampai suara teriaknya kepada taulangnya. Sampai suara teriaknya. Rumi tulis mana? Sampai suara Rumi tulis mana? Teriak. Jangan ni. Terayakah. Apa dia nak baca? Terayakah. Terik lah. Saya suka gitu. Terayakah. Nak baca mana? Terik lah. Teriak. Hak saya ngaji ni tulis kat Umi tu. Tulis kat Umi. Teriak. Tulis kat Umi. Sebab apa? Takut tak boleh nak baca. Dah terayakah. Terayakah. Teriak. Jangan waktu tulisan Jawi ni kadang-kadang guru pun kadang-kadang lekat, tak boleh nak baca. Kaf ra alif. Kurang. Kira. Apa ni? Kaf ra alif. Anak kata kera tu guru. Oh, kera. Dah kaf ra alif. Tu guru nak baca tak kena. Kira, kurang. Anak kata kera tu guru. Dah mah kera je gitu tau. Kaf ra alif ada kera tau. Kalau kaf ya ra alif kira. Memang kaf ra alif tapi tain tutup tak nampak, tak apa. Jadi nak baca. Sebenarnya jika hasil sesuatu sampai suara teriaknya. Suara teriak, suara panggilan minta tolong tu kepada taulangnya,
Serta mereka itu taulang dalam hingar bangar. Mana kira-kira kawang duduk bersambang buat apa, kita pergi cari air, apa-apa berlaku, dia teriak minta tolong, hak tengah bising bangar ni dengar tu. Oh, tak jauh manalah jadinya. Tak siapa 180 meter tu jauh. Dan sekarang ni sekira-kira tempat dia cari air tu, dia nampak ada burung terbang, nampak pokok subuh molek, dia pun carilah kawasan-kawasan tu. Tapi jarak jauh mana dengan kawan-kawan ni? Kira-kira kalau ada apa-apa hal, dia teriak minta tolong, kawan tengah hingar bangar tu. Kawan tengah hingar bangar. Tahu tak hingar bangar? Bising bangar tu lah. Hingar bangar. Bahasa buku. Masuk. Hingar. Bahasa buku hingar. Tahu hingar. H-I-N-G-A-I. Hingar bangar. Ada bangar buku. Bahasa kalau hingar tu ada bahasa buku. Kalau kita bising bangar. Kalau bising bangar tu Terengganu lah. Bising tu betul lah. Bangar tu. Bising bangar ke busuk bangar? Bising apa? Bising bangar kau. Tak bising bangar? Oh, bising bangar budak ni. Tapi kalau busuk? Busuk bangar juga tau. Busuk kohong. Busuk kohong. Mana bising bangar tau. Busuk kohong. Tapi ada tak? Hingar bangar ada tau. Bahasa buku. Ni kita ni. Serta mereka itu mengetahuan dalam hingar bangar. Rasanya bahasa buku tu. Hingar bangar. Bukan bahasa kitab lama bukan tau. Ke hingar bingar. Hingar bingar. Kita ni kita hingar bangar. Hingar bingar tau. Hingar bingar. Tu bahasa buku. Bingar bukan bangar. Kita ni serta mereka itulah hingar bangar. Bising lah. Kawan tu duduk bising. Bising bangun tu. Dia minta tolong, kawan tu dengar lagi. Lagi jarak tu je. Maka jika tiada dapat air juga, dia pusing dah, dia cari dah kawasan-kawasan burung terbang. Dia pusing cari dah kawasan-kawasan hak ada tumbuh-tumbuhan. Tak ada juga. Hendaklah ia tayamum. Hak ni pada masalah ketiadaan air. Dan keempatnya uzur memakai air, bahawa takut daripada memakainya akan hilang nafsu, hilang diri hewan nyawa atau manfaat anggotanya. Ini hak masalah air ada tetapi keuzuran daripada menggunakan air. Hak kita berlakunya air ada, anggota wuduk boleh kena air, tetapi ada kawasan yang terhalang air, umpama ada pembalut. Wallahu a'lam. Kita Terengganu ni nama apa? Apa kata? Orang panggil bak ni. Kata berganda. Ada? Bising, bangun. Itu kata berganda tu tau. Busuk kohong tadi. Manis leting. Masing pekok. Pedah desi. Tahu? Tu kan? Tu. Itu kata berganda. Negeri lain tak ada kata berganda gitu. Ini kitab Penawar Bagi Hati, muka surat
Muka surat 29 tau. Muka surat 29. Ketahui olehmu tau. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram. Haram ijma' ulama. Ini hukum asal dia. Hukum asal dia. Haram ijma' ulama. Melainkan dia jahil. Jahil macam mana? Contohnya baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Baru balik. Baru siumang dia gila. Dia pun tak molek lagi kepala dia. Tak boleh nak beza mana. Contohnya. Ini jahil ni dimaafkan. Jadi dusta ni haram ijma' ulama. Ini secara umum ni hukum-hukum asal dia. Melainkan ni ada istisna ni. Ada pengecualian. Ada istisna, ada pengecualian. Melainkan kerana sangat berhajah kepadanya. Sangat berhajah kepadanya. Hajah di sini hajah syarak lah. Bukan hajat nafsu. Orang dusta tu ada hajat belaka. Hajat ke apa? Hajat nak nipu duit orang. Tu hajat nafsu. Ni hajat syarak. Syarak kira ni berhajat. Bukan hajat nafsu. Kecuali kerana sangat berhajah kepadanya berdusta. Mana? Seperti berdusta dalam peperangan. Dan peperangan untuk menegakkan agama Allah, ada dusta yang dibenarkan. Strategi. Strategi. Dalam peperangan ada strategi. Tak boleh cerita betul-benar. Tak boleh cerita betul-benar. Strategi dalam peperangan. Peperangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk jaga agama. Bukan dalam peperangan nafsu. Bukan ni. Peperangan untuk menegakkan agama. Dalam kita duduk duduk bicara macam mana nak menegakkan agama Allah ni, ada ketika kita kena dusta. Peperangan nak panggil ni. Bukan peperangan hak bersenjata sahaja, bukan. Dalam kita berusaha untuk jaga agama Allah ni, ada ketika kita tak boleh berterus terang. Tapi bukan nafsu kita. Bukan peperangan untuk menegakkan kebanggaan nafsu, bukan. Untuk menegakkan agama Allah. Itu sangat berhajah. Sangat berhajah. Tapi kena jaga-jaga. Sebab apa? Kalaulah dusta dibenarkan tadi tu, pecah tembelang. Payahlah lain kali. Payah lain kali. Ada ni. Dia nak menegakkan agama, tapi tiba-tiba dia ada pendustaan. Dusta dia bukan kerana nafsu. Dusta dia kerana untuk mempertahankan agama, contohnya. Itu kena cermat tu. Terkadang bukan untuk menegakkan agama, untuk menegakkan benang basah, untuk menegakkan nafsu kita sendiri. Tak main nampak kita ni, nampak kita ni tak betul, tak main nampak kita ni kalah, tak main nampak kita ni tak pandai. Tu bukan tu. Tu bukan hajat syarak gitu, itu hajat nafsu. Itu diharamkan. Dan berdusta kerana mendamaikan orang berkelahi. Ini hak mendamaikan orang berkelahi. Hak Nabi kata, hak Nabi kata laisa bil kazzab man yuslihu bainan nas. Hak di muka surat 10 terdahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Tiada dinamakan dusta orang yang nak mendamaikan antara manusia. Dia nak mendamaikan antara manusia. Itu syarat membenarkan. Dia dua orang manusia ni berkelahi. Dia ni kedua-dua orang berkelahi ni dia baik belaka. Jadi bila digi sebelah, bila dia tanya, dia cerita hak comel.
Cerita dia reka. Macam mana kawan tu? Oh, dia tu okey dah. Dia senyap tak kata apa dah. Padahal hak kawan tu apa benda tak kata. Gajah rimah dia kata. Ada gajah rimah? Gitu-gitu dah. Benda tak kata. Gajah rimah dia katanya. Mana apa? Kata macam-macam lah. Kalau kita cerita sebenar, memang akan bertambah berat. Cerita sebenar tu hukumnya berdosa. Haram. Sebab apa? Akan seolah-olahnya kita apa? Curah minyak. Gitu dah. Curah minyak atas api ke apa? Gitulah maknanya apa? Kita memanaskan lagi. Kita merenggangkan lagi. Makna kelahi tu pertama berat. Tapi cerita benda sebenar ni. Takkan nak cerita benda tak sebenar. Kena cerita tak sebenar. Sebab kita nak mendamaikan. Nak mendamaikan. Kita bukan nak mendamaikan. Kita nak mengelak daripada bertambah berat dia berkelahi. Bukan bertambah berat dia berkelahi. Ni kalau kita ceritalah apa yang kawan tu kata, memang tak ada dah lah. Pergi cari terus dah lah. Ngamuk lah. Dia kata tu gajah rimah tu lah. Dia kata gajah rimah tu macam-macam dia kata tu. Mana kalau cerita, bukan kata berkelahi itu bertambah berat. Dia pergi cari lalu dah. Pada ni. Maka kita wajib kena dusta. Kalau kita tak maulah kata dia tu cakap baik-baik, mana kita kata dia tak kata apa, dia senyap je. Tu cukup dah, setakat tu cukup dah. Nak wis sedap lagi ni, dia cakap molek dah. Tu sedap sikit. Kalau setakat beritahu, dia senyap tak kata apa, tu tak molek. Biskonkannya gitulah. Tapi kalau kita tambah, dia cakap molek dah. Tu lagi mudah nak baik. Tapi sebenarnya apa yang kita cerita tu dah tu panggil dusta. Tu syarat membenarkan. Bukan kalau nyata, kalau kita cerita jadi mudarat, wajib kita dusta. Jangan kita, saya ni tak mau cerita. Kawan tu tanya pun dah. Ni orang yang namimah dipanggil. Orang yang melaga-lagakan orang. Saya tak mau cerita. Tapi dia kata tu berat sangat. Apa dia? Dia pun cerita. Dia tak reka. Dia cerita benda sebenar dia dengar. Tapi tu melagakan orang. Itu namimah. Pindah percakapan orang untuk membinasakan. Dipanggil memindah percakapan orang atas jalan untuk membinasakan. Atau dipanggil namimah. Dipanggil batu api. Dipanggil adu domba dia panggil. Tu haram dosa besar tu. Mengumpat pun haram dosa besar dah. Mengumpat ni cerita benda tak molek je. Ni dok ni. Dia memindah perkataan orang untuk merosokkan. Biar orang jadi berkelahi. Tu haram dosa besar tu. Maknanya bukan kata kita nak memindahkan kata. Kita bawa perkataan hak kita reka. Kita reka dah lah. Kita kata kawan kita cakap molek. Padahal tidak pun. Kita reka. Itu panggil dusta. Itu berhajah untuk mendamaikan orang yang berkelahi. Ni dan berdusta. Dan berdusta suami tak kala engkar ia suami tak mengaku. Supaya tak kala engkar ia tak mengakulah di hadapan isterinya bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Ni orang bini dua. Ni berhajah untuk mengelakkan untuk mengelakkan berkelahi juga ni. Untuk mengelakkan berkelahi. Ni berdusta. Suami tak boleh engkar di hadapan isterinya bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Ni sebahagian dalam kitab Syarul Salikin pun ada ni. Dalam kitab Syarul Salikin pun ada. Dan lagi harus ia berdusta akan isterinya.
kerana meredakkan akan isterinya atau berdusta akan isterinya bahawa ia kasih akan dia lebih daripada kasih akan madunya. Pada ni. Ni hak dusta yang dibenarkan pada syarak. Dusta yang dibenarkan pada syarak. Ni panggil bohong-bohong sunat ni. Ni sebut kata bohong sunat, kita pergi letak cerita P.Ramlee. Kena-kena P.Ramlee pandai daripada kita laginya. Tapi P.Ramlee tu bini tiga tu pelik dah tu dah. Bini tiga ni tau. Tu dusta pasal mana tu. Hak bini tiga tu lah, hak dia pakat dengan tua dia tu. Kan tu? Hak bini tiga. Memang hak tu dibenarkan pada syarak. Sebagaimana hak dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim kata Ummul Kalsum, tidak aku mendengar akan dusta yang dipermudahkan oleh syarak pada sesuatu daripada berkata oleh manusia melainkan pada tiga, iaitu dalam peperangan, kemudian wa islaha bainan nas, untuk mendamaikan antara manusia, kemudian wa hadisa rajuli imra'atahu wa hadisa imra'ati zaujaha, dan juga berkata oleh lelaki akan isteri ni kena barang yang isteri dia suka, dan berkata oleh perempuan oleh isteri akan suaminya dengan barang yang suami dia suka. Pada ni mana dusta. Ni syarak memang membenarkan. Ini ada dalam hadis Muslim. Dan peperangan, mendamaikan antara manusia, dan bercakap lelaki akan isteri dengan barang yang isterinya reda, dan bercakap oleh perempuan oleh isteri akan suami dengan barang yang suami dia reda. Dia gitu. Ini dusta yang dibenarkan pada syarak. Dan terdahulu ada bicara dah, terkadang ada dusta yang diwajibkan pada syarak. Ada dusta yang diwajibkan pada syarak. Dusta untuk mengelak orang daripada dianiayai. Orang tu orang yang nak zalim dia kejar, kita nampak dia sembunyi di mana, kita wajib kena dusta kata tak nampak. Ataupun orang hak nak menzalimi orang tadi ni tanya kita, kamu nampak tak sianu-sianu? Kita kata nampak, lepas tu dia lari sebelah sana. Walaha kawan tu bersembunyi satu tempat. Wajib seumpama tu. Jangan pula Allah lah kamu tanya. Tu sembunyi situ tu. Saya dak terbabit. Saya nak cakap benar. Haram. Kita ada saham sama atas kezaliman tu. Mana sebut tak nampak ke, ataupun kita kata dia lari sebelah mana-mana ke, dia panggil apa tu? Dusta. Kata tak nampak pun dusta sebab kita nampak. Kata lari ke sebelah lain tu pun dusta sebab dia tak lari pada situ. Itu dusta yang diwajibkan. Ini orang lari daripada orang nak menzalimi. Jangan pula orang lari daripada polis. Tu dia orang salah. Kalau kita kuat, kita tolong takat. Tapi bahaya orang ni. Ada senjata pun semua. Maknanya, kalau polis tanya, kita beritahu cepat-cepat lah. Sebab ini bukan orang yang akan dizalimi. Orang yang buat salah, polis nak takat. Jangan salah faham pula. Hak itu wajib dusta ni, orang nak menzalimi. Nak mencederakan dia ke, nak bunuh dia ke. Itu wajib kita dusta. Hak wajib dusta laginya, orang tanya maksiat lampau, kita wajib dusta. Masa muda-muda dahulu kamu minum arak tak? Tak pernah. Setitik pun tak pernah minum arak. Walah, apa tak minumnya? Wajib dusta. Orang tanya wajib dusta, orang tak tanya dia pergi cerita. Itu haram dia pergi cerita. Kita masa muda arak, apa jenis arak rasa belah Kedah, dia kata. Atau haram belah sebesar, cerita kemaksiatan seumpama tu. Orang tanya,
Wajib kita dusta. Kata do'eh tak pernah-pernah pun. Kena faham molek. Kena faham molek. Kamu ni tanya, saya tak pernah cerita kepada siapa-siapa. Sebab perkara maksiat lampau tak boleh cerita. Tapi kamu tanya, wajib dusta. Wajib dusta. Contohlah kita kata, orang perampok datang rumah kita. Di rumah kita tu ada mana harta amanah. Kita bendahari contoh ada harta amanah. Kita kalau dipaksa, kita kena dusta harta amanah tu. Kita kena beritahu harta milik kita sahaja. Ada ni. Di mana duit? Cerita lah duit kita di mana. Tapi di kita tu ada duit masjid kita. Tu wajib kita dusta. Itu wajib kita dusta. Kita hanya beritahu untuk selamat nyawa kita, harta milik kita. Ada ni. Kalau kita beritahu saja, dia pun dia ambil, kita wajib ganti. Harta milik masjid tu. Kita tak beritahu, dia jumpa cari. Kita nak ganti. Dari selongkor kan. Di selongkor jumpalah di dianya. Kita nak ganti. Sebab itu bukan kecuaian kita. Kan duit-duit yang kita simpan, duit masjid contohnya, kalaulah kita hilang, bukan kerana kecuaian kita tak wajib ganti. Kalau hilang kerana kecuaian kita kena ganti. Kalau duit masjid, contoh duit amanah yang kita pegang, kalau hilang wajib ganti, tak ada seorang nak pegang duit masjidnya. Tak pasal. Kita khidmat bukan ada gaji pun jadi berari masjid. Tiba-tiba duit hilang, kita kena ganti. Tak ada orang yang nak khidmatnya. Malaikat kalau kecuaian kita, kita tinggal dalam raga mutu, ambil dia orang, tu cuai, tu kena ganti. Ada ni. Kita letak tepat, tak sesuai lah. Ni kita simpan molek. Di selongkor-selongkor dia jumpa. Dia kena ganti. Tapi kalau kita yang beritahu, tu kita kena ganti. Ada ni. Mana kita wajib kena dusta. Kita hanya beritahu harta milik kita saja untuk selamat nyawa kita. Mana harta masjid contohnya, kita wajib dusta. Itu bukan kata dia haruskan dibenarkan dusta, bahkan wajib berdusta. Ini hak yang dibenarkan berdusta. Ini yang dibenarkan berdusta. Dan apabila harus berdusta, boleh berdusta, syarat membenarkan, maka lebih baik bahawa memakai ia akan tauriyah. Tauriyah. Apa mana tauriyah? Tauriyah ni warra yuwarri tauriyatan. Tauriyah ni dan iaitu tauriyah. Tengok mana dia. Tengok dia punya makna tauriyah. Menyebut ia seseorang akan perkataan yang ada baginya dua makna. Satu makna yang hampir. Mana satu makna yang hampir yang segera faham. Dan satu makna yang jauh. Satu makna yang jauh. Maka menghendaki ia akan makna yang jauh. Ini tauriyah. Macam contoh Nabi Ibrahim AS tu. Istilah hajar tu, Nabi Ibrahim kata inna haza ukhti tu. Kisah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar pada isteri dia tu. Inna haza ukhti. Inna haza akhi ke dalam tu. Jadi Nabi Ibrahim kata Siti Hajar tu saudara dia. Kalau makna yang hampir, adik-beradik lah. Hak makna yang jauh, saudara seagama. Ya juga. Tapi orang takkan faham saudara seagama. Siapa ni? Saudara. Adik-beradik lah kau segera faham. Maksud dia apa? Tak ada. Saudara seagama. Dia panggil tauriyah. Macam contohnya, kalau kata macam tadi cerita hak orang lari tu, orang kejar orang tu, maknanya dia dah satu tempat, kemudian dia pun alih punggung dia. Contoh ni,
Kamu nampak duk di sana? Semenjak duk sini tak nampak, semenjak duk sini. Masa duk punggung duk sebelah tu nampak. Ada ni. Tauriah dia panggil. Semenjak dia alih punggung, jangan tu nampak alih punggung. Alih punggung, nampak tak? Semenjak duduk sini tak nampak. Jadi orang tu faham tak nampak sungguh. Duduk sini tak nampak, punggung duduk sebelah tadi ni nampak. Tu tauriah dia panggil. Maknanya pelari lah, lapah pelari dia panggil. Makna tauriah ni dia ada dua makna. Orang segera faham. Satu makna orang dia ada makna yang kedua yang tidak segera faham. Itu tauriah. Macam ginilah. Nak pinjam duit lah. Allah tak ada. Tak ada sini. Ni poket belakang ni banyak ni. Tak ada sini. Dia faham tak ada sungguh. Nak pinjam duit Allah, duit tak ada. Dia ingat ke tak ada sungguh? Tak ada untuk hutang payah nak bayar. Tengok apa? Tauriah dia panggil. Dia panggil tauriah. Bila sebut kata tak ada, dia hak segera fahamnya tak ada sungguh-sungguh. Hak makna yang jauhnya tak ada untuk kamu. Itu dia panggil tauriah. Jadi dalam berdusta yang dibenarkan seeloknya tauriah, seeloknya tak syarat tauriah pun. Sebab apa? Sebab memang syarak sudah membenarkan. Tapi kadang-kadang syarak membenarkan, seeloknya pakai tauriah. Seeloknya pakai tauriah. Makna kita cerita ada dua makna yang segera faham. Yang segera faham satu, yang mana makna yang kedua ni jauh sikit kita nak faham. Jadi orang tu dengar ingat ke makna hak dekat ah. Tapi maksud dia nak makna hak jauh. Tapi kalau tak tauriah pun tak apa, sebab memang syarak sudah membenarkan. Syarak sudah membenarkan. Ni orang tauriah ni, dia ada gambar. Dia ada gambar. Lepas tu dia kata, tu bukan saya tu. Bukan saya apa gambar apa? Bukan saya. Mana bukan saya? Saya ni orang luar ni, saya tu kertas. Saya apa? Payah tu kalau orang jenis belik itu. Terus sekarang ni orang tunjuk gambar dia. Gambar dia lah. Dia kata bukan dia. Dia mana? Dia ni orang luar ni, dia. Tu gambar. Tu dia tu bukan dia. Ada ni. Dusta kata, dia kata bukan dia. Bukan dia. Dia mana tu gambar duduk dalam kertas tu. Dia mana? Hak cokoh tu lah dia. Dia tauriah. Dia bercakap ada dua makna. Hak segera fahamnya, hak hampir. Hak segera faham satu makna, tapi dia maksud makna hak lain. Dia panggil tauriah, dia panggil. Macam tu macam tadi lah. Orang nak butang gitulah. Orang nak butang, tak ada duit. Tak ada duit, dia kata. Padahal duit poket lain ada. Duit dia banyak, tapi duit untuk dia pakai, bukan nak beri butang kamu. Tapi taklah kata direct gitu. Kenapa gitu? Sebab untuk mengelakkan mudarat kemudian. Tahu dah, dia ni payah ni. Lepas-lepas dah puas mitok. Puas mitok baru dia bayar. Susah-susah mari nak mitok pula. Jadi makna kadang-kadang beri hutang ni besar pahala. Tak kena gaya, dosa pula kitanya. Duduk ngopak ke dia, duduk apa ke dia. Besar pahala pada ni. Beri hutang dengan beri betul benar ni besar pahala beri hutang. Sebab orang yang minta hutang ni orang yang sangat terdesak. Kalau tidak terdesak, dia tidak akan minta hutang orang, malu. Tak akan berhutang, dia malu. Dia berhutang ni memang terdesak. Memang besar pahala kita beri hutang pada orang terdesak. Tapi besar pahala pun tak kena gaya. Tak balik modal kitanya. Akhir duk ngupak ke dia je. Hati duduk panah aja ke dia nya. Jadi hak pahala besar, jadi mudarat besar. Jadi untuk mengelak mudarat tu lah. Untuk mengelak mudarat.
Tapi besar pahala. Sebab kita beri hutang tu memang orang terdesak. Kita menolong orang terdesak, Allah Ta'ala akan menolong kita di padang mahsyar ketika tidak ada yang boleh menolong kita melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letak niat ikhlas molek, Tuhan uji dengan kita dizalimi, maka kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih eloknya kita halalkan. Tu lebih elok. Kita halalkan, kita maafkan. Kita boleh pahala besar pula. Dan Allah Ta'ala akan maafkan, ampuni. Kita lagi banyak salah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai cerita berkaitan dengan dusta. Di antara kebinasaan lidah yang amat banyak. Ada pun mengumpat, maka iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia saudara engkau akan dia akan perkataan. Benci ni jika mendengar ia saudara engkau akan dia akan perkataan. Ini definisi mengumpat yang kedua dah ni. Di muka surat 29. Waktu dahulu di muka surat 10 sudah didatangkan takrifan definisi mengumpat di muka surat 10. Di muka surat 10 tu bicara berkaitan dengan lidah, anggota yang 3. Mata, telinga, lidah, perut, faras, tangan dan kaki. Itu bicara bab lidah. Di muka surat 10. Ini sekarang muka surat 9 bicara berkaitan dengan sifat kecelaan, loba atas berkata-kata. Bila banyak berkata-kata, maka banyaklah kebinasaan perkataan. Ini antara kebinasaannya adalah mengumpat. Ini hak nyata. Berdusta umumnya kita tak ada. Berdusta umumnya kita tak ada. Orang bahi berdusta ni jarang-jarang orang. Bahi pelaut ni jarang-jarang. Umum kita memang perangai dusta tu memang kita daripada budak diajar. Jangan dusta. Jangan dusta. Badak ni. Jangan dusta. Memang kita diajar dari budak. Jangan dusta. Tapi mengumpat. Mengumpat. Kita sebagai mak ayah yang tunjuk contoh mengumpat pada anak-anak. Kita anak-anak, jangan dusta. Pada ni. Ada tak kita kata, jangan kamu mengumpat? Ada tak kita anak-anak kita gitu? Tak ada, sebab kita pun mengumpat juga. Kita mengumpat. Betul? Beritahu anak, jangan kamu mengumpat. Anak kita balik cerita kawan dia begini. Jangan mengumpat. Ada sebab apa? Sebab mak ayah sendiri tunjuk contoh mengumpat. Mengumpat depan anak-anak. Kalau anak balik cerita keburukan kawan, mak ayah pula tambah pula. Mak dia padam, mak dia perangai gitu juga. Ni. Anak balik cerita perangai kawan dia. Mak dia cerita, mak dia super je perangainya. Tu nurung perangai mak dia lah tu. Macam ni. Maknanya dusta tak ada. Tapi mengumpat, ni boleh buat pada muflis kita di padang mahsyar. Ini dosa dengan anak Adam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.